Jadi saya nak mulakan tuan-puan sekalian terlebih dahulu untuk buat sedikit penjelasan. Mungkin ada yang jelas tentang perkataan Gaza, tapi mungkin ada yang tidak jelas berkenaan dengan apa itu surah Musabbihat. Mungkin barangkali sebelum dia hadir ke program ni tuan-puan sekalian, dia duk belik lah daripada suratul Fatihah tu sampai surah An-Nas, duk cari mana surah Musabbihat ni. Kan? Surah Fatihah adalah, surah Baqarah adalah, Al-Imran ada, An-Nisa ada, Al-Maidah ada, sampai surah An-Nas. Duk cari pas sudah, sampai ke sudah dia cari surah Musabbihat, tak jumpa-jumpa surah ke nombor berapa. Jadi ingin saya perjelaskan pada mungkin yang sudah maklum, Alhamdulillah. Yang tidak mengetahui, izinkan saya Ustaz Syariah untuk penjelaskan apa itu surah Musabbihat. Surah Al-Musabbihat itu untuk maklumat tuan-puan sekalian adalah surah-surah yang dimulakan dengan kalimah tasbih. Surah-surah yang dimulakan dengan kalimah tasbih. Dia bukanlah nama surah pun tuan-puan sekalian. Cuma surah yang dimulakan dengan kalimah tasbih. Dan dalam Al-Quran ada 114 surah semuanya. Daripada 114 surah ini, 7 surah daripada 114 dimulakan dengan tasbih. Ada di sana yang setengah-setengah surah dalam Al-Quran dimulakan dengan tahmid. Alhamdulillah, seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Kahfi dan sebagainya. Kan? Ada surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim, Taha, Yasin. Kan? Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Jadi ada juga di sana surah yang dimulakan dengan tasbih. Ada 7. Jadi tuan-puan sekalian, sediakan pen dan nota, saya nak senaraikan ketujuh surah ni. Dan inilah juga surah yang kita nak akan bincangkan pada malam ni insya-Allah. Surah pertama, bila kita go through daripada mushaf, susunan mushaf yang kita ada pada hari ini, surah Musabbihat pertama yang kita akan jumpa adalah surah Al-Isra. Itulah surah yang pertama yang dimulakan dengan tasbih dalam Al-Quran. Surah Al-Isra yang merupakan surah yang ke-17 dalam Al-Quran. Okay, surah Al-Isra. Yang kedua, tuan-puan sekalian, adalah surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid yang datangnya dekat surah yang ke-57. Okay, surah Al-Isra tadi surah yang ke-17, surah Al-Hadid adalah surah yang ke-57. Tuan-puan sekalian, agak jauh juga ada dia punya senggang tu, tapi itu adalah surah yang kedua dalam Al-Quran yang dimulakan dengan tasbih. Seterusnya surah Al-Hasyr, tuan-puan sekalian, yang merupakan surah yang ke-59. Maksudnya dua surah selepas surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr juga dimulakan dengan tasbih. Dan dimulakan ayat tersebut dengan sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, tuan-puan sekalian. Jadi sabbaha itulah tasbih tu. Okay, sabbaha tu tasbih. Seterusnya surah As-Saff yang merupakan surah yang ke-61. Seterusnya surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62. Seterusnya surah At-Taghabun, surah yang ke-64. Dan yang terakhir, surah yang ke-7 adalah surah Al-A'la yang merupakan surah penutup kepada surah Al-Musabbihat ini. Jadi bersama-sama dengan Ustaz Syari pada malam ni insya-Allah tuan-puan sekalian, kita nak melihat bagaimana isu yang berlaku di Palestin pada waktu ini, bagaimana ianya berkait dengan surah Musabbihat ini. Dan bagaimana ianya menjadi senjata juga, sebab nama topik pada hari ini senjata surah Musabbihat. Bagaimana 7 surah ini benar-benar menjadi senjata kepada kita semua untuk mendapatkan semula Baitul Maqdis insya-Allah. Jadi saya tak nak buang masa, saya nak serahkan pentas pada hari ini kepada, dia macam demo pula. Dia punya semangat tu dah macam demo dah. Saya nak serahkan pentas pada hari ini kepada sahabat saya Ustaz Syari Abdul Rahman. Tafadhal. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syahmi selaku CEO kepada Tadabbur Center, Datuk-datuk, datin-datin yang saya hormati, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, adik-adik serta semua yang sudi melapangkan masa pada malam ini. Kita berada dalam hari-hari bersempena menyatakan solidariti kepada Palestin. Inisiatif yang dilakukan oleh Surah As-Sabah, kami di Tadabbur Center rasa turut mesti sama-sama memeriahkan 2-3 hari bersama Palestin ini. Dan biasanya kalau kita buat demonstrasi di jalanan untuk menunjukkan solidariti, biasanya kita akan ada beberapa laungan, betul kan? Sebagai contohnya Khaybar. Sambung lah.
tak ada anak-anak muda kat sini. Adalah penting untuk kita faham apa yang kita laungkan. Sebagai contoh ya, bila kita laung ya di hadapan kedutaan Amerika ataupun di mana-mana sahaja di jalan raya bagi menunjukkan Malaysia bersama dengan Palestin, bila kita sebut Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud, ia bukan hanya slogan kosong, ia ada makna. Khaybar dalam sirah adalah benteng terakhir Yahudi yang telah berjaya Nabi SAW tembusi. Kerana Yahudi memang pada zaman Nabi melakukan banyak kekacauan dan konspirasi dalam rahsia. Selepas Perang Badar, Yahudi pertama yang dikeluarkan oleh Nabi daripada Madinah adalah Yahudi Banu Qainuqa' disebabkan kejahatan mereka, khianat pada perjanjian. Lepas Perang Uhud, satu lagi kabilah Yahudi buat kacau. Nama Yahudi itu Yahudi Bani Nadir. Buat kekacauan juga kepada Madinah. Madinah tidak pernah tenteram dengan mereka. Mereka sepatutnya duduk sebagai warga negara Madinah aman harmoni. Tetapi tidak pernah walau seminit dua, melainkan mereka merancang keburukan. Maka Yahudi Bani Nadir dihalau keluar pada tahun yang ketiga atau tahun yang keempat Hijrah. Lepas Perang Khandaq yang berlaku pada 5 Hijrah, Allah anugerahkan kemenangan pada pasukan Muslimin. Satu lagi Yahudi buat kacau. Namanya Yahudi Banu Quraizah. Nabi singkirkan mereka. Dan semua yang tersingkir ini akhirnya bersembunyi di kubu terakhir mereka, Khaybar. Khaybar agak jauh di utara Madinah. Dan pada tahun yang ke-6 Hijrah, pada tahun yang ke-7 Hijrah lepas Hudaibiyah, benteng terakhir Yahudi ini akhirnya tembus dan mereka menyerah kalah ya dalam peperangan yang disebut sebagai perang Bani apa tadi saya sebut? Bukan Bani Nadir. Bukan Bani Quraizah. After that Quraizah, Nadir, Qainuqa', Bani Nadir, Bani Quraizah, Khaybar. Jadi bila kita sebut Khaybar, Khaybar ya Yahud, artinya kamu sudah tidak ada pertahanan, kamu sudah tidak ada tempat persembunyian. Insya-Allah ya, Allah pasti memberitahu di mana kamu bersembunyi. Dan kita sebut Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Tentera Muhammad akan datang. Apa arti tentera Muhammad? Tentera yang mengikut spesifikasi surah Muhammad. So kalau ada kesempatan balik baca surah Muhammad, sebab ini surah yang memberikan kita harapan supaya akan ada bala tentera yang ada ciri dalam surah Muhammad untuk menghalang dan menyekat kezaliman, pembantaian, genosid yang sudah mencecah hampir 9,000 nyawa, mudah-mudahan syahid pada waktu ini. Yang kedua, biasanya dalam demonstrasi, saya bercakap ni sebab selalu join lah. Tetapi nak pimpin, nak bimbing adik-adik saya khususnya agar biar kita semangat dengan ilmu. Kita tak nak semangat tak ada ilmu dan tak nak ilmu tapi tak ada semangat. Yang kedua, biasa kita akan laungkan juga adalah from the river to the sea, Palestine will be free. Biasa tak? Tak biasa. From the river to the sea, Palestine ataupun Palestine will be free. Daripada Sungai Jordan River hingga ke Laut Mediterranean di bahagian barat, Jordan di bahagian timur, ia adalah tanah yang diberkati pada suatu ketika dahulu. Ia mesti dibebaskan daripada occupation ataupun penjajahan. Bila kita laung Palestin will be free, kita kena tanya, kita tahu tak peta lama Palestin? Atau dalam fikiran kita hanya dua sahaja, West Bank dan Gaza. Alamak, itu sekarang. Kita kena tahu apa sebelum 1948. Kita kena tahu 75 tahun dahulu Palestin, peta lama dia. Kita tahu tak Nablus di mana? Kita tahu tak Ramallah di mana?
Kita tahu tak Haifa di mana? Kita tahu ke tidak Nazareth ataupun Nasirah di mana? Kita tahu ke tidak Baitul Laham di mana? Kita tahu di mana Masjid Al-Aqsa, kita tahu Jerusalem ada di mana, tetapi Jericho kita tahu. Jadi kalau boleh ya, di samping kita menghargai majlis untuk mengingati perjuangan umat Islam Palestin, kita kena cuba tambah ilmu tentang macam mana peta asal Palestin ini, supaya jelas ini tanah yang mesti dibebaskan daripada penjajahan Zionis. Dan yang ketiga, sudah pasti laungan kita masa demonstrasi adalah takbir. Lah, tak dengar pun. Ya, semua penat belaka, saya faham. Kenapa kita takbir? Sebenarnya dengan melaungkan takbir, sepatutnya kita sedang memperbetulkan tujuan kita bersama Palestin. Sebab kita bukan asal daripada sana. Betul tak dia? Itu bukan kampung halaman kita. Kita tidak berasal daripada situ. Tapi kenapa memperjuangkan Palestin? Ini soalan penting, kita kena jawab. Supaya tidak bermusim. Supaya tidak hanya setahun sekali namanya majlis mengingati Isra' Mi'raj. So kita tahu tentang Palestin sebab kita bertakbir adalah sebab takbir yang menjadi ayat terakhir surah Al-Isra' adalah lafaz paling banyak dalam solat. Nabi sampai pada malam Mi'raj untuk tujuan apa? Adakah lawatan sambil belajar? Beritahu saya, kenapa Nabi Allah perjalankan pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa Nabi buat bila sampai di Masjidil Aqsa? Allahu Akbar. 2 rakaat, tetapi bersama dengan 124,000 roh para anbiya. Jadi kenapa kita memperjuangkan Palestin? Sebab Nabi solat kat situ. Itu bukan Nabi orang Palestin saja. Itu bukan Nabi orang Arab saja. Itu Nabi kami. Di mana jua baginda berpijak, di situ kami memahami. Mesti ada sebab baginda solat di situ. Sebab orang solat ni orang baik-baik. Maka bila Nabi solat di Masjidil Aqsa, Nabi nak lahirkan tamadun manusia yang baik. Tetapi ada orang lain yang cuba untuk seolah-olah menghalang Nabi, yang sebenarnya umat Nabi, daripada boleh menunaikan solat dengan tenang dan aman di Masjidil Aqsa. Jadi ini adalah mukadimah saya supaya bila kita menyertai perhimpunan aman ataupun demonstrasi, biar laungan-laungan kita itu kita laungkan dengan semangat dan roh. Bukan hanya semata-mata semangat, insya-Allah khususnya anak-anak muda yang hadir ataupun adik-adik di sekolah yang mungkin buat sambutan, biar kita faham apa yang kita laungkan, insya-Allah. Baik, Al-Fadhil Ustaz Syahmi telah memberitahu sepintas lalu 7 surah yang bermula dengan tasbih. Surah 17, surah 57, 59, 61, 62, 64 dan 87. Yang tak sempat tulis nama surah, just tulis nombor surah. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, apa konten surah-surah ni adalah penting kita faham terlebih dahulu. Tasbih ni apa? Boleh saya dengar bunyi tasbih? Subhanallah. Tahukah anda tasbih berasal daripada kalimah sabaha. Sabaha artinya bergerak menjauhi satu titik. Sabaha artinya bergerak menjauhi satu titik. Bergerak menjauhkan diri. Contoh ya, sibahah, berenang. Berenang artinya berusaha menjauhkan diri daripada lemas. So perbuatan mengapungkan diri di permukaan laut adalah disebut sebagai tasbih ataupun sibahah. Kita baca Yasin malam Jumaat, malam ini
Kita sebenarnya lalu beberapa ayat yang ada perkataan tasbih. Cuba teka. Wa kullun fi falakin yasbahun. Di mana setiap planet dan objek falak di langit ini, mereka sebenarnya bergerak, menjauhi antara satu sama lain. Maknanya tidak berlaku perlanggaran. Mereka kekal di atas orbit, menjauhi kemalangan. Dalam perkataan lain, tasbih adalah menjauhkan Allah daripada kekurangan yang tidak layak dinisbahkan kepada Tuhan. Dan dapatan saya, ketujuh-tujuh surah ini memang Allah turunkan kepada Nabi pada waktu-waktu berbeza-beza sebab ada musibah berlaku. Maknanya, bila Allah menurunkan surah yang bermula dengan tasbih, kita akan mendapati asbabun nuzul ataupun surah itu turun sebab Nabi menghadapi musibah tertentu. Mari kita mulakan dengan suratul Isra'. Sedia maklum, surah Al-Isra' turun sebab apa? Musibah tahun duka cita. Nabi kehilangan orang tersayang. Siapa antaranya? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Abu Talib. Nabi berdarah di Taif. So turun surah Subhana. Turun surah Subhana. Kemudian kita ada surah Al-Hadid yang diturunkan selepas para sahabat berhijrah. Antara surah yang terawal turun di Madinah. Letakkan diri kita di tempat muhajirun. Bila kita berpindah ke tempat baru, tak sempat bawa pakaian, tak sempat bawa makan minum, bergantung sepenuhnya kepada kawan-kawan yang bakal sambut. Artinya, anda tak tahu boleh cari makan ke tidak di Yathrib, di Madinah ni. Boleh hidup ke sini ni? Tempat baru, tak biasa. Tanah air kita orang kat Mekah. Ini Madinah. Boleh survive ke kat sini ni? Maka turun surah Al-Hadid. Surah yang ketiga, surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr turun kerana ketakutan untuk menggempur kubu Yahudi Bani Nadir. Boleh menang ke? Kubu-kubu diorang ni kuat-kuat belaka. Surah yang keempat, sebutkan. As-Saff turun selepas tragedi berdarah di Uhud. Macam mana nasib Islam? Mekah telah beroleh kemenangan. Adakah ini nasib perjuangan kita? So, kebimbangan dengan masa depan Islam. As-Saff pun turun. Subhanallah. Kemudian, surah Al-Jumu'ah turun sebab apa? Ada beberapa sebab. Salah satu sebab, Nabi berkhutbah seorang diri. Bukan seorang diri, ada ramai para sahabat. Tetapi nampak sangat rasa malu tu akibat beberapa orang para sahabat meninggalkan khutbah Jumaat terang-terang untuk pergi mendapatkan sebahagian keperluan hidup mereka daripada kafilah yang baru sampai. Masa ni para sahabat belum diturunkan apa-apa ayat yang memerintahkan mereka untuk dengar khutbah. Belum turun apa-apa ayat. So mereka anggap okey kot. Kita keluar kejap daripada khutbah ni, pergi beli barang-barang keperluan. Dan kafilah tu bukan selalu sampai pun. Setahun sekali. Sesuatu musibah bagi Nabi. Sampai hati tinggalkan saya seorang-seorang menyampaikan khutbah macam ni. Dan surah yang ketiga, mana ada? Surah yang keenam. At-Taghabun. Kerana para sahabat teringat kepada isteri-isteri atau isteri-isteri di Madinah, masih teringat pada suami-suami mereka di Makkah yang kafir. Ini juga musibah, rindu kepada yang tersayang, tapi yang tersayang itu belum beriman. Dan akhir sekali sudah pasti surah Al-A'la yang turun ketika penentangan dahsyat kepada Nabi di Makkah. Kesimpulannya, semua surah-surah ni ada latar belakang musibah. And then Allah turunkan surah-surah ini dengan permulaannya tasbih. Artinya apa? Bila kita ditimpa musibah, bila kita menghadapi sesuatu kesempitan, rajin-rajinkan lidah untuk melafazkan
Subhanallah. Sebab apa? Jauhlah Allah daripada kekurangan. Depan mata saya, ia adalah kesakitan. Saya takkan kata Tuhan terlepas pandang. Saya takkan kata Tuhan tidak mendengar rintihan saya. Saya takkan sebut apa-apa yang negatif kepada Allah. Saya akan kekal bersangka baik kepada Allah. Ini roh tasbih. Sebab itu ada beberapa orang Nabi yang saya dapati ada kaitan dengan tasbih. Yang pertama sekali, cuba teka, Nabi Harun. Tahukah anda, untuk menumpaskan Firaun, Nabi Musa tak boleh sendirian. Musa perlukan Nabi Harun. Kenapa perlu Nabi Harun? Padahal yang berceramah depan Firaun A to Z adalah Musa. Nabi Harun tak function pun dalam istana Firaun tu. Just teruskan perjuangan Adinda. Teruskan menyampaikan peringatan kepada Firaun. Yes. Support belakang. Habis tu, kenapa Harun perlu bersama dengan Nabi Musa? Kalau Musa yang bercakap dengan Firaun, Allah Ta'ala nak ajar. Mana-mana zaman ada Firaun. Maka untuk menumbangkan Firaun, tak boleh Musa aja. Perlu kepada Harun. Dan apa peranan Harun? Kay nusabbihaka kathira. Agar Musa bertenang menghadapi Firaun tidak gopoh gapah. Sebab apa? Boleh tak berlaku musibah masa Musa bercakap depan Firaun? Iaitulah Firaun menghina Allah. Apa boleh berlaku kepada Musa bila Firaun mengatakan dia Tuhan dan perli Allah? Musa ini orangnya ada track record barat. Dalam Al-Quran ada cerita kerana marah beliau tumbuk orang. Dan tumbukan itu nampak remeh bagi Musa, tapi telah menyebabkan kematian. Dia tak sengaja, tapi mati orang yang kena tumbuk. Satu das tembakan saja, mati. Maka ini peranan Harun. Take it easy bro. Kalau dia mengumpat, kalau dia mengata mengeji Tuhan, just calm down. Sebab tasbih artinya apa? Percaya Tuhan ada rencana walau ada orang yang sangat jahat di hadapan mata. Nabi yang kedua, cuba teka, pemerintah Palestin yang Allah sebut selalu bertasbih pada pagi dan petang walau sibuk dengan urusan politik pemerintahan Palestin. Tapi baginda tak pernah tinggal tasbih bersama gunung dan burung. So ini motivasi kepada kita. Kenapa surah Musabbihat ada kaitan dengan Nabi Daud? Sebab baginda pemerintah Palestin. Dan untuk mengembalikan pemerintahan Islam di bawah orang-orang saleh seperti Nabi Daud, kena ada dua unsur. Pertama, unsur tasbih. Yang kedua, unsur besi. Kerana Nabi ini ditundukkan kepadanya burung-burung dan gunung bertasbih dengan baginda dan besi. Besi itu jadi plastisin bagi Nabi Daud. Nabi yang ketiga, Nabi Yunus. Ingat lagi tak apa zikir Nabi Yunus dalam perut ikan? Ada sesiapa ada pengalaman duduk dalam perut ikan? Masih ingat apa zikir Nabi Yunus? La ilaha illa ant. Subhanak. Inni kuntu minaz zalimin. Kerana mengatakan ada sebab saya duduk dalam perut ikan, saya takkan berkata negatif kepada Tuhan. Saya yang salah. Saya takkan menyalahkan Tuhan. Dan muhasabah dilakukan dalam kegelapan perut ikan. Hasilnya apa? Al-Quran kata, Allah jadikan penduduk ataupun kaum Nabi Yunus memeluk Islam, beriman. Ketika baginda belum balik pun lagi kepada kaumnya. Jadi, bila Allah papar cerita Nabi Yunus, ia ada tema kemenangan. Orang-orang yang sebelum ini bermusuh dengan Nabi Yunus, yang menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya, pergi ke tempat lain, akhirnya Allah jadikan mereka terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka memeluk Islam.
Which is, mudah-mudahan makin ramai orang memeluk Islam dari hari ke hari atas apa yang sedang terjadi tragedi di Palestin pada waktu ini. Tak sedikit tuan-tuan yang sedang mempertimbangkan untuk masuk Islam sebab mereka tertanya-tanya dengan video yang viral di Instagram mereka. Ini bukan sekadar rumah-rumah mereka musnah, tetapi anak dah tak nampak rupa sebagai mayat. Tetapi mulut mereka tidak pernah video-video yang viral tentang kaum muslimin ini, tidak pernah ada satu video pun di mana orang yang ditimpa musibah itu berkata, mana Tuhan? Tak ada. Non-Muslim bila dapat video macam tu, mereka tertanya-tanya, ajaran apa ini? Sampai mulut mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai wajah mereka walaupun air mata mengalir, tetap redha. Tetap nampak tabah. Kekuatan apa ini? Ajaran siapa ini? Lalu mereka belik-belik translation Al-Quran. Dan mereka mula kagum dengan ajaran di dalam Al-Quran. Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Zakaria. Fa'auha ilaihim an sabbihuhu bukratan wa ashiyya. Artinya apa Nabi Zakaria? Penantian yang panjang nak boleh kepada rezeki. Betul tak? Nabi Yahya, lama nak tunggu Nabi Yahya. Artinya perjuangan ini panjang. Dah 75 tahun. Tapi belum ada tanda-tanda kemenangan. Tapi jangan sekali-kali kata, Allah tidak mendengar doa saya. Sebab akhirnya Allah kurniakan rezeki kepada Nabi Zakaria. Jadi saya harap kita sedang pelajari bagaimana tasbih itu bermakna jangan berkata buruk kepada Tuhan bila musibah terjadi. Mari kita mulakan perjalanan dalam 7 surah Musabbihat. Boleh ke ni? Malam memang penat dan letih sangat. Saya minta maaf buat kelas malam sebab waktu ni saja yang berkelapangan. Rasa bersalah kalau tidak membantu majlis ilmu yang diadakan oleh As-Sabah untuk memberi pencerahan pada masyarakat tentang Palestin. Ya. Jadi kita mulakan dengan surah yang pertama. Saya akan cuba ambil jalan yang mudah-mudah, insya-Allah. Kita boleh tamat jam 10? Kalau tak boleh jam 10, kita kurangkan sedikit kepada jam 11. Surah Al-Isra adalah ketua kepada surah Al-Musabbihat. Sebagaimana surah As-Sabah ada pengerusinya, begitulah surah Al-Musabbihat ada pengerusinya, ada ketuanya. Menarik ya, sebab surah yang pertama Subhana, surah yang kedua Sabbaha, surah yang ketiga Sabbaha, surah yang keempat Sabbaha, surah yang kelima Yusabbihu, surah yang keenam Yusabbihu, surah yang ketujuh Sabbih. Ada yang belajar bahasa Arab tak di sini? Kita mula dengan masdar Subhana. And then kita mula belajar fi'il madhi Sabbaha. And then after that fi'il mudhari' present tense Yusabbihu. And then fi'il amar Sabbih. Artinya apa? Telah bertasbih, sedang bertasbih, akan bertasbih. Cara Allah susun 7 surah ini, cara Allah susun permulaan surah-surah ini sudah menunjukkan 24 jam kena tasbih. Jangan tinggal. Tasbih ni bukan sekadar di lidah, dia adalah cara fikir. Pegang betul-betul Tasbih bukan hanya di lidah, ia adalah cara kita melihat kehidupan. Tolong jangan sekali-kali bersangka buruk pada Tuhan. Ketika susah, ketika senang, ketika sihat, ketika sakit, ketika kaya, ketika miskin. 24 jam. Ini rahsia fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Bila kita sebut surah Al-Isra adalah ketua kepada surah-surah Al-Musabbihat, maka kita kena tahu kenapa dia jadi ketua. Sebab Nabi tidak pernah tinggal surah ini setiap malam. Hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bukan hanya tidak pernah meninggalkan Al-Mulk. Dah baca Al-Mulk tadi kan?
Belum. Saya di Masjid Sentosa, lepas isyak saja, kita baca Al-Mulk ramai-ramai. Tetapi Nabi juga tidak pernah meninggalkan surah Bani Israel. Ya Allah. Bila Nabi tidurnya? Sebab surah Bani Israel ataupun surah Al-Isra' ni bukan 30 ayat. Bukan 15 minit. Tetapi Aisyah kata, dia nampak Nabi la yanamu hatta yaqra'a bi surati Bani Israel wa Zumar dan surah Az-Zumar. Jadi mesti ada sebab. Nabi tidak pernah meninggalkan surah 111 ayat ini. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata surah menjadi ketua. Sebab Nabi tak pernah tinggalkan surah ini. Nabi sedang menunjukkan fadilat dan kelebihan surah ini dan tidak berlaku komitmen itu kepada 6 surah yang berbaki. Tiap-tiap malam surah Al-Isra'. Tahukah anda mengapa Nabi tidak pernah meninggalkan surah Al-Isra'? Nak tahu ke tidak ni? Wallahu a'lam. Itu jawapannya. Kita tak tahu. Sebab Nabi tak wayak. Sepatah. Yang Nabi recommend kepada kita Al-Mulk. Nabi kata 30 ayat, 30 ayat je, jangan bagi alasan baca. Tetapi adapun Az-Zumar, adapun As-Sajdah dan Al-Isra', Nabi tak sebut kepada kita kerana ia boleh membebankan. Tetapi penghulu syurga Firdaus ini komitmennya kepada Al-Quran lebih daripada kita, sedangkan dia penghulu syurga. Aneh kan? Harusnya baginda goyang kaki sahaja sebab sudah dinobatkan sebagai ketua para anbiya. Tetapi Nabi tak pernah ajar kita selesa. Saya berpandangan Nabi membaca surah Al-Isra' kerana di dalam surah ini ada senarai semak yang mesti diberi perhatian oleh pemimpin kerajaan Madinah. Sebagai seorang Perdana Menteri dan ketua kepada kerajaan Islam yang pertama di atas muka bumi, sebagai seorang ketua kepada kerajaan Madinah, sebelum tidur Nabi kena buat senarai semak. Sallallahu alaihi wasallam kena kenal pasti esok nak buat gaperia. Hari ini apa projek berjaya? Apa projek tak berjaya? Menurut surah Al-Isra'. Supaya esok Nabi akan bangun dengan kejelasan kita nak pergi mana. Umat di Madinah, Muslim, Yahudi, Nasrani, siapa sahaja mesti dibawa pergi ke mana. Contoh ya, hari ini adakah penduduk Madinah sudah mendoakan ibu bapa mereka? Sebab dalam surah Al-Isra' ada doa pada ibu bapa. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Hari ini penduduk Madinah sudah berjalan dengan lembut atau berjalan dengan sombong. Sebab dalam surah Al-Isra' ada larangan berjalan seolah-olah nak tebuk bumi. Dalam surah Al-Isra' ada perintah tahajud. Penduduk Madinah ni sudah membangunkan qiyam tahajud ataupun tidak. Dalam surah Al-Isra' ada cerita Quran mesti dibaca sebagai syifa. Adakah aku telah melakukan tugas membantu penduduk Madinah untuk terasa Al-Quran sebagai penawar? Jadi dalam surah Al-Isra' ada senarai pekerjaan yang mesti dilakukan oleh Nabi untuk tujuan menjadikan Madinah sebagai kerajaan dan kekuasaan yang hebat dan digeruni. Kalau kita lihat ayat 1, bagi saya lah, itu tujuan Nabi tidak pernah tinggalkan surah Al-Isra'. Sebab apa? Cuba bacakan ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nabi diberitahu tentang peristiwa yang menimpa Nabi pada tahun yang ke-11 atau tahun yang ke-12 kenabian. Tahukah anda? Para ulama kata, walaupun khilaf sangat besar,
Barangkali pendapat yang terbaik, wallahu alam, Isra' berlaku pada tahun 11.5. Apa tu? Tengah-tengah antara tahun ke-11 dengan tahun ke-12. 11.5 darab 2 berapa? 23. Itu kan usia kenabian. Kesimpulannya, Isra' berlaku betul-betul di tengah-tengah sirah Nabi. Dan betul-betul di tengah mushaf Al-Quran anda. Jumpa tak surah Al-Isra', muka surat 282, permulaan juzuk 15. Kalau kita tengok bola sepak, apa selepas 45 minit? Rehat. Take 5, take 10. Kim Panggon akan bagi motivasi. Bangkit Harimau Malaya. And then, walaupun kita kalah separuh masa pertama, hopefully masa rehat ni dapat semangat untuk mengatasi musuh pada separuh masa kedua. Boleh faham? So, perlu kepada waktu rehat sekejap. Isra' Mi'raj adalah kerehatan buat Nabi. Dan di dalam surah ini akan ada perpindahan dari titik kelemahan kepada titik kekuatan, dari titik kehinaan menuju titik kemuliaan. Jadi Allah sebut Nabi diperjalankan dengan cara yang sangat ajaib dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Soalan, kenapa perlu sebut Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram? Semua tahu Nabi memang berada di Makkah. Tak sebut pun tak apa. Just terus sebut bi'abdihi laylan ilal Masjidil Aqsa. Sebab kita tahu surah ni surah Makkiyah, for sure turun kat Mekah. Tapi soalan, kenapa kena mention Nabi bertolak, departure Nabi dari Masjidil Haram, arrival Nabi adalah Masjidil Aqsa? Mesti ada faedah Allah sebut Masjidil Haram. Pengamatan saya, Allah bukan berbicara tentang Nabi bertolak daripada mana. No. Allah sedang berbicara tentang wawasan untuk memerdekakan dua tanah suci. Kerana ketika Nabi diperjalankan malam itu, Masjidil Haram benar-benar tidak menjadi al-masjid. Kalau benar-benar masjid, kenapa bila Nabi sujud, Uqbah baling najis? Nabi sujud depan Kaabah. Tak boleh nak semayang kat situ. Ada halangan, ada gangguan. Juga sama dengan masjid kedua pada waktu ini. Adakah boleh solat dengan aman? Ada persamaan bila Allah mention dua kalimah masjid. Artinya, selepas Isra' dan Mi'raj, kami akan pindahkan kamu, wahai Nabi. Sebab itu dalam perjalanan Nabi dalam hadis yang sahih, dalam perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa, tahukah anda Nabi transit di mana? Jibril suruh Nabi Burak berhenti di situ dan Nabi salat. Lepas Nabi salat, tadri aina ant? Taibah, kata Jibril selaku fasilitator perjalanan itu. Mutawif. Taibah adalah Madinah. Ilaihal muhajir. Kenapa Nabi kena singgah Yathrib? Because ini wawasan. Kamu akan memerdekakan dua masjid yang dicemari oleh syirik dari Madinah. Insya Allah, the time will come. Kemenangan datang dari luar, bukan rancang dari dalam tu. Sebab buntu bila berdakwah dalam Mekah, akhirnya Allah anugerahkan bantuan orang asing yang mahu beriman kepada Nabi, iaitulah Ansar. Jadi Al-Masjidil Haram bukan semata-mata cerita tentang Nabi bertolak dari mana. Itu tak penting. Tetapi penyebutan Al-Masjidil Haram adalah wawasan untuk membuka Makkah, membebaskan daripada 360 berhala dan membebaskan daripada penjajah Quraisy yang mengatakan kami keturunan Nabi Ibrahim, kami diamanahkan oleh Nabi Ismail untuk jaga masjid ini. Kami keturunan, bunyi keturunan ni pun ada pada waktu ini. Kami keturunan Nabi-Nabi, kami berhak kepada tanah yang dijanjikan ini. Hello.
Allah tidak lihat keturunan. Allah lihat kualiti kamu. Tak ada makna keturunan. Darah mengalir darah para nabi sekalipun, tapi kalau attitude-nya derhaka, Allah murka. Al-maghdubi alaihim. Al-Masjidil Haram telah berlaku pada tahun yang ke baca sirah kan? Akhirnya dari Madinah, Nabi singkirkan ulang balik Yahudi 4 kabilah tadi. Tengok ni, Yahudi nak kacau proses memerdekakan masjid. 1400 tahun dahulu ada 4 kabilah besar. Kita sebutkan tadi Banu Qainuqa, nombor 2 Banu Nadir, nombor 3 Banu Quraizah, berakhir Khaybar. Alhamdulillah bila selesai 7 Hijrah, Khaybar 8 Hijrah, Nabi memerdekakan masjid yang pertama. Kemudian Allah mention ila. Dalam bahasa Arab, ila ni dia ada function macam alam tara ila. Saya buat kelas sampai 12 siri di dewan yang sama ini pada Sabtu setiap bulan sekali. Alam tara ila maknanya jauh. Dan kalau kita tahu makna Aqsa, dia bermakna masjid yang amat jauh. Jauh dari Madinah lah. Jauh daripada Makkah. Dan seringkali bila jauh kita rasa mustahil untuk sampai. Sebab jauh sangat. Jangan kata begitu. Mana tasbih kamu? Kamu kena kata ala inna nasrallahi qarib. Insya-Allah ada bantuan. Jadi penyebutan Al-Masjidil Aqsa, Nabi sampai, Nabi akan memberikan perkhabaran gembira kepada umatnya di akhir zaman. Ketibaan Nabi pada malam itu adalah perancangan rapi daripada Tuhan. Tahukah anda, kata para arkeologis, bila Nabi sampai, tak ada kompleks Masjidil Aqsa kerana ia telah dimusnahkan oleh Raja Titus. Mereka punya marah, mereka musnahkan habis semua kuil-kuil ataupun rumah-rumah ibadat yang ada kena-mengena dengan monoteism ataupun tauhid ataupun ajaran para anbiya. So Nabi sampai di tempat tak ada kompleks masjid, tetapi kenapa Quran sebut Masjidil Aqsa? Mesti ada sebab. Sama juga Al-Masjidil Haram di masa depan. 8 Hijrah akan dibuka ketika Nabi sampai ataupun ketika Nabi bertolak, Nabi tak tahu apa-apa. Tapi Allah turunkan peristiwa ini untuk menggembirakan Nabi. Dan Masjidil Aqsa, Nabi sampai linuriyahu, untuk kami boleh Nabi, untuk kami bagi Nabi boleh nampak apa yang manusia biasa takkan boleh nampak. Nabi nampak apa malam tu? Para anbiya menyambut kedatangan Nabi dan menjadi makmum, menobat dan menabalkan Nabi sebagai ketua. Artinya apa? Ini bukan hanya acara sejarah. Ini simbolik masa depan. Umat Nabi akan memimpin dunia. Sebab setiap Nabi mewakili setiap bangsa. Waliqaumin walikulli qaumin had. Setiap bangsa ada Nabi. So belakang Nabi bukan hanya Nabi-Nabi. Belakang Nabi adalah pelbagai bangsa manusia. That's why Nabi dapat gelaran rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh bangsa manusia. Dan ketibaan Nabi adalah untuk umat waktu ini meyakini kalau mereka follow Nabi sampai Nabi berjaya membebaskan Masjidil Haram, juga akan dibebaskan Allah daripada pencemaran penjajah di Masjidil Aqsa. Maka datang 6 surah selepas itu. Kalau tuan-tuan puan-puan baca surah Al-Isra, ayat yang keempat surah Al-Isra, Allah cerita Bani Israel, Yahudi akan buat 2 kerosakan. Kerosakan yang pertama ada kaitan dengan masjid yang pertama. Kerosakan yang kedua ada kaitan dengan masjid yang kedua. Sebab ayat 1 datang dulu. Dalam kaedah tafsir, kita kena faham ayat-ayat selepas dengan bantuan ayat-ayat sebelum. Kerana sebaik-baik pentafsiran adalah mentafsirkan ayat dengan ayat. Maka bila Allah mention ayat 4, 2 kerosakan akan dilakukan oleh Bani Israel, kita tertanya-tanya, apa kerosakan yang telah mereka lakukan? Maka datang ayat 5.
memberitahu kerosakan yang pertama. Rupa-rupanya kerosakan itu belum terjadi semasa Nabi menerima surah Al-Isra. Sebab Yahudi ni bukan cerita kat Mekah. Yahudi cerita kat mana? Yang kita sebut tadi, Qainuqa, Nadir, Khaybar. So in the future. So semasa Nabi menerima ayat yang kelima, Nabi diberitahu tentang fakta dari masa depan. Ada orang akan kacau misi kamu untuk membersihkan Masjidil Haram. Akan ada orang kacau. Tetapi tak payah risau. Ba'athna alaikum ibadan fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaihim ibadan lana uli ba'sin syadid. Fajasu khilal ad-diyar. Diyar Banu Qainuqa, Diyar Banu Quraizah. Kemudian ayat yang kelima, selepas Allah menceritakan peranan para sahabat yang dididik oleh Nabi untuk menghadapi Yahudi-Yahudi yang melakukan kerosakan yang pertama, datang ayat 6. Ayat yang ke-6, para ulama kontemporari mengatakan itu sedang terjadi di hadapan mata kita. Sekarang, para ulama klasik seperti Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Kathir rahimahullah menghormati pandangan mereka. Namun kita tidak boleh ketepikan faktor para ulama ini hidup pada zaman khilafah yang tak pernah terlintas akan ada negara Yahudi. Maka after 1948 lahir ulama-ulama dalam bidang tafsir. Bila mereka baca balik surah Al-Isra, mereka percaya ayat-ayat ini seperti baru terjadi, seperti ayat 6 di mana Allah berfirman, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim." Kami akan beri kelebihan pada Bani Israel. Dulu mereka kalah teruk dan dimalukan oleh para sahabat Nabi. Tetapi roda akan bertukar. Umat Nabi akan jatuh ke bawah di kemudian hari. Dan mereka mendapat kelebihan yang pertama, kekuasaan Al-Karrah. Mereka sedang menuju ke arah negara haram itu. Yang kedua, mereka dikurniakan amwal, kuasa ekonomi. Yang ketiga, banin militeri. Dan yang keempat, Amerika dan begitu banyak negara support aktsara nafira. Tetapi berita gembira duduk kat mana? Yang ada kaitan dengan masjid yang kedua. Ayat 7. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Ayat 7 belum terjadi. Mudah-mudahan kalau tidak kita, anak cucu cicit kita yang akan dapat melihat ayat 7 terjadi. Tuan-tuan tahu kenapa kita baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat? Dah baca belum? Belum lagi sebab ada kuliah ni. Sebab Nabi Musa tak berjaya. Yusha berjaya. Dalam surah Al-Kahfi, ada tok guru, ada murid. Betul tak? Cari Nabi Khidir. Ingat lagi cerita tu? Kenapa ada cerita Nabi Musa bawa murid dia Yusha? Sebab Musa tak berjaya untuk membebaskan Palestin. Yang berjaya adalah murid beliau. Maksudnya ada tema, mungkin kamu tak berjaya. Rantisi tak dapat tengok. Ahmad Yasin rahimahullah tak sempat tengok. Mereka-mereka ini adalah para pejuang yang mungkin tak sempat tengok. Kita pun mungkin tak sempat tengok. Tapi tolong bina Yusha dalam family anda. Cucu cicit anda. Anda tahu kenapa kita baca hari Jumaat surah Al-Kahfi? Pemuda-pemuda yang beriman. 7 orang. Lahirkan generasi. Anda tahu apa surah selepas Al-Kahfi? Cerita Nabi Yahya. Budak muda. Kuasai Alkitab. Isa ibnu Maryam support each other. Yahya support Yahya. Budak-budak muda buat kerja. Maknanya perjuangan ini panjang. Sewajar anak-anak kita ni meriah kan. Esok tengah hari dah ada Tuan Nadir kan. Sebelum Jumaat kan. Meriah kan. Sama-sama. Sebab yang penting kena dedahkan pada anak-anak. Ya. Anak-anak tanya saya, Abi, kenapa marah sangat dekat Yahudi ni? Dia orang pun manusia. Kebetulan anak tanya, dalam keadaan dah 2-3 hari, aircon dekat bilik saya kena serang Zionis. Jadi, saya menumpang dekat bilik Fatih ni. Fatih yang tanya soalan ni. Selalu banyak tanya anak ni. Bagus beliau. Ya.
Abi minta izin nak tumpang bilik kamu ni. Boleh kan? Seronoklah dia sebab ayah dia tidur situ. Tapi Fatih, apa perasaan kamu pada kalau satu hari nanti bila Abi seronok sangat duduk bilik kamu, aircon dia sejuk sangat, tapi Abi rasa nak lebih bebas, Abi halau kamu keluar daripada bilik ni. Mana boleh Abi buat macam tu? Itu bilik saya. Masa ni baru kamu faham, kamu tu Palestin dan Abi Zionis. Orang bagi tumpang duduk elok-elok, tiba-tiba dia jadi tuan rumah kat situ. Surah yang kedua, surah yang pertama, K nombor 1, kejelasan wawasan. Saya akan berikan kepada anda sebelum jam 10, 7K. Okey, pegang betul-betul. Kejelasan wawasan, kerana surah Al-Isra memaparkan big picture, great vision, apa pelan bertindak. That's why Nabi tak pernah tinggal setiap malam. Sebab di situ ada wawasan yang jelas untuk membangunkan negara ini ke arah menjadi superpower. Yang kedua, kita pergi kepada surah Al-Hadid. Ringkas sahaja, nama surah adalah besi. Besi artinya apa? Besi, dia adalah unsur dalam tanah, deep inside earth. Dia bukan boleh nampak tiba-tiba ada, itu besi apa? Itu besi buruk. Unsur besi Allah umumkan dalam surah Al-Hadid, diturunkan Allah, lalu dia bersembunyi di bawah-bawah tanah. Maknanya, dia kena explore baru jumpa dan akan memberikan manfaat. Wa anzalna al-hadid fihi ba'sun syadid. So tema surah ni, subhanallah, K yang kedua, saya sebut sekejap lagi lah K tu, bagi faham dulu. Umat Islam, after ada vision yang jelas, mereka kena explore bakat, potensi, kepakaran, kemahiran yang ada pada dia. Infakkan fi sabilillah. Tema surah Al-Hadid adalah infak. Jangan bakhil, itu tema surah Al-Hadid. Infak bukan hanya harta benda. Infak juga adalah kepakaran, tenaga, intelektual, apa sahaja yang boleh anda usahakan. Jangan pentingkan diri sendiri, namanya bakhil. Gunakan, cuba kenal pasti apa bakat ada pada kita. Allah mungkin bagi pada kita bakat apa? Bakat melukis, bakat buat Canva, bakat buat TikTok, bakat tak boleh tidur melainkan ceramah pegang mikrofon dulu. Bakatlah tu. Yang tak ada pada orang lain. Guna bakat tu. Surah Al-Hadid kata ada besi yang tertanam di dalam. Keluarkan. Sebab umat ini mesti jadi K nombor 2, kemajuan sains dan teknologi. Kita kena raikan para saintis, kena gembeling orang-orang profesional ini. Surah yang ketiga, saya terpaksa ringkaskan. Surah Al-Hasyr. Okay, saya nak tanya agak-agaknya surah ni pasal apa? Tapi saya bagi hint. Surah ini berakhir dengan paling banyak nama Allah. Kalau perasan, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Agak-agaknya surah ni pasal apa? Nama Allah paling banyak disebutkan dalam surah ini. Sebab orang mukmin bila dia sebut nama Allah, ada tak berlaku sesuatu dalam hatinya? Orang mukmin bila baca Quran, dia bukan setakat baca, dia akan tadabbur dan terasa. Terasa apa soalan saya? Itu tema surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an. Itu tema surah ini, ketakutan dan ketakwaan. Umat Islam tidak boleh hanya kejelasan wawasan. Umat Islam tidak boleh hanya ada kemajuan sains dan teknologi. Umat Islam kena ada zikrullah, ketakwaan dan ketakutan. Sebab surah ni memang cerita pasal Al-Hasyr. Al-Hasyr ni maknanya apa? Yahudi Bani Nadir dikumpulkan dan mereka sangat takut akan menerima hukuman daripada Nabi.
Kalau anda baca surah ini dari awal hingga ke akhir, memang ada tema ketakutan. Mengurus ketakutan. Ketakutan daripada pihak musuh, Allah campak ketakutan pada pihak musuh, dan orang-orang mukmin menjadi orang yang paling tidak takut kepada mati. Kerana mereka nampak benda lain yang orang tak ada Allah dalam hidupnya tak nampak. Subhanallah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka bersatu, mereka berpadu, mereka sangat kuat. Tidak. Yahudi sampai bila-bila pun mereka sangat pengecut dan takut. Wa qulubuhum syatta, hati mereka berpecah belah. Tak payahlah serang, cukuplah, berhentilah. Orang dah petikai apa kita buat ni. Anda pun tahu apa berlaku pada politik Tel Aviv sekarang. Seorang demi seorang daripada PBB sampai kerajaan Israel itu sendiri yang tak nak bersekongkol dengan Benjamin Netanyahu ini. Sebab dia bukan hanya jenayah pada orang Islam, dia jenayah pada kemanusiaan. Bukan manusia pergi bom hospital, bukan manusia pergi bom gereja Kristian. Binatang pun tak ada sifat begitu. Jadi memang tema, dan dalam surah Al-Hasyr ada cerita Nabi tebang pokok yang sangat diperlukan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir. Nabi tebang pokok itu sebab Allah bagi izin. Sebab apa? Nak menimbulkan ketakutan. Strategi Nabi. Subhanallah. Surah yang keempat. Yang keempat. Cuba cari. Apakah surah yang keempat? As-Saff. As-Saff ada cerita tentang Nabi Musa sedih dengan Bani Israel. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, sampai hati buatku macam ni Bani Israel. Kenapa kamu buat macam ni kepada rasul kamu? Soalan. Dekat babak mana peristiwa Nabi Musa sedih ni? Dihuraikan dalam suratul Maidah, iaitulah ketika nak membebaskan Palestin. Mari kita berjuang menghalau Jababirah yang telah merosakkan tanah suci. Ini tujuan Musa bebaskan Bani Israel daripada Mesir untuk kembali ke tanah suci Baitul Maqdis. Sampai-sampai saja di sempadan Palestin, Nabi Musa semangat dengan Nabi Harun, takbir. Dia orang berdua je takbir. Bani Israel kata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Awak berdua gila. Kami nak duduk sini je. Bergerak nak lawan set-set dia. Tak boleh menang. Ini ucapan Bani Israel. Kita tak boleh menang. Ini mustahil. Jangan besarkan agenda musuh. Kerana itu perangai mereka. Besarkan Allah. Itu sebab bertakbir. Bila Allah ada, kamu sikit pun Daud boleh menang dengan Talut. So jangan lupa Tuhan. Jadi fahamlah kita, tema besar surah ini adalah ketaatan. Bani Israel tidak mahu taat. Dan tahukah anda surah ini berakhir dengan cerita Nabi Isa memohon bai'ah daripada Hawariyun. Man ansari ilallah. Siapa nak teruskan perjuangan kalau saya tak ada nanti? Hawariyun menyatakan ketaatan. Kami akan teruskan walaupun kamu sudah tiada. Nampak tema ketaatan? Jadi umat Islam mesti ada K yang keempat, ketaatan pada ulil amri walau dalam perkara yang kita benci. Selagi beliau ataupun ulil amri itu saleh ataupun orang-orang yang beriman. Dan khususnya yang keempat ini juga anda boleh tulis ketenteraan. Ketaatan dan ketenteraan. Sebab apa? Benda paling susah nak taat adalah bila diarahkan ke medan perang. Masih ingat surah ni turun sebab apa? Perang Uhud. Surah ini turun selepas perang Uhud, maknanya postmortem. Ingat lagi kenapa kamu kalah hari itu? Jangan buat lagi lah. Bila Nabi arahkan, follow walau kamu tak suka. Yang menariknya, ada cerita Nabi Isa kata, insya-Allah lepas saya tak ada nanti akan ada seorang rasul, nama dia Ahmad. Satu-satunya rasul yang Quran sebut menyebut nama rasul itu Ahmad. Ia menggambarkan kerinduan Isa untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memperkenankan doa Musa, doa Isa. Maka Isa akan turun di akhir zaman. Kalau umat ini taat kepada pemimpin yang dilantik, Imam Mahdi suatu hari nanti. Nama Imam Mahdi nama Rasulullah, nama ayah beliau nama ayah Rasulullah. Tetapi tolonglah jangan angkat tangan, sayalah Imam Mahdi itu. Sebab letih. Ramai sangat dah angkat tangan kata macam tu. Imam Mahdi yang sebenar, dia sendiri tak tahu dia Imam Mahdi.
tapi akhirnya dibai'ahkan. Ya. Jadi tuan-tuan, itu tema yang keempat. Yang kelima, perasan tak semua surah-surah tasbih duduk jauh-jauh. Tetapi As-Saff dengan Al-Jumu'ah tak boleh dipisahkan. Ingat lagi tak nombor surah As-Saff? Ia surah yang ke-61. Surah Al-Jumu'ah 62. Sedangkan surah-surah yang kita lalui tadi, semuanya ada jarak-jarak semacam ada iklan dulu. Baru datang surah tasbih seterusnya. Sebab kalau benar-benar kamu memelihara Saff, kamu akan kekal bersama, berhampiran, berjiran, pegang tangan, tidak berpisah. Allah jadikan Al-Jumu'ah yang bermaksud perhimpunan tak boleh dipisahkan dengan As-Saff. Allah susun surah ini sudah menunjukkan kebijaksanaan di mana umat ini tidak boleh dicerai-beraikan. Baik, apakah tema surah Al-Jumu'ah? Okey, saya bagi hint dulu. Surah Al-Jumu'ah ada cerita Nabi berkhutbah. Soalan, apa fungsi khutbah? Menggantikan 2 rakaat solat zuhur. Betapa pentingnya Jumaat khutbah sampai menggantikan 2 rakaat zuhur. Maka jadilah solat zuhur namanya solat Jumaat 2 rakaat. Apa fungsi khutbah yang akan berlaku pada esok hari? Amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang akan berkhutbah menegur umat? Para ulama, ya, ataupun jabatan agama Islam negeri Selangor ataupun negeri masing-masing yang ada panel yang kita boleh katakan para ulama. Untuk membebaskan Palestin, kita kena tegur menegur. Para ulama menjalankan tugas itu. Seminggu sekali kena tegur. Apa masalah di tempat ini? Khatib main peranan. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Allah bangkitkan para rasul, seminggu sekali akan tegur para sahabat. Dalam khutbah yang disebut sebagai Jumaat, berhimpun. Maka K yang kelima adalah komitmen kepada ilmu agama dan teguran para ulama. Anda tahu kenapa Nabi Daud dan Nabi Isa laknat Bani Israel yang kafir? Kanu la yatanahau an munkarin fa'alu. Mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. So jangan selesa kita sentiasa betul. Kita kena bersedia untuk ditegur. Dan sebaik-baik teguran adalah datang daripada orang yang mengaji agama, iaitulah para ulama. Duduklah dalam majlis orang-orang soleh seminggu sekali. Namanya khutbah Jumaat. Yang keenam, Suratul Taghabun. Suratul Taghabun, kita faham sahaja kalimah Taghabun asal daripada kalimah ghabana. Ghabana ini sesuatu yang disangka kecil, rupa-rupanya besar. Sesuatu yang disangka murah, rupa-rupanya mahal. Loh, murah je, murahnya saya dapat benda ni. Rupa-rupanya kita tahu asal harganya adalah sangat mahal. Maka itu adalah ghabnah. Dalam perkataan lain, betapa ramai orang menyangka apa yang dia buat tu murah, tetapi di akhirat dia jadi mahal. Hari dilondehkan segala dosa. Itu dinamakan hari Taghabun. Hari di mana perkara yang kamu sangka kecil akan menjadi besar di sisi Allah. Itulah namanya Taghabun. Artinya apa? Datang surah tasbih yang terakhir Madaniyah adalah berfungsi untuk memberitahu umat Islam keyakinan pada hari pembalasan. Itu K yang keenam. Sebab apa penting keyakinan pada hari pembalasan? Supaya dalam peperangan kamu tidak berperang atas nama balas dendam. Kamu sampai ke tahap berani untuk memaafkan dan menyerahkan kepada Tuhan. Ini bukan mudah kecuali orang yang percaya pada hari pembalasan. Apa kekuatan saudara mara adik-beradik kita di Palestin pada waktu ini? Satu sahaja, ada hari pembalasan. Mujuk Allah Ta'ala buat. Maknanya apa? It's okay. Saya akan jumpa balik anak saya di sana. Dan yang melakukan takkan terlepas dari perhatian Tuhan. Saya serahkan urusan ini kepada Tuhan. Falyatawakkalil mu'minun. Ayat 13 surah At-Taghabun. Last one. Sabbih isma rabbikal a'la. 7 surah Al-Musabbihat bermula dengan Makkiyah, berakhir dengan Makkiyah. Kan cantik tu. Tengah-tengah Madaniyah. Okey. Surah Al-Musabbihat bermula dengan Bani Israel mahu melakukan kerosakan. Wala ta'alunna 'uluwan kabira. Beri perhatian pada kalimah ulu. Mereka nak jadi Tuhan. Ni Bani Israel. Apa makna mereka nak jadi Tuhan? Mereka menentukan siapa berhak hidup, siapa berhak mati. Itu kan Tuhan. Ingat lagi siapa Nabi Ibrahim menghadap? Namrud. Ingat lagi apa kata Namrud? Oh, Tuhanmu Ibrahim boleh menghidupkan dan mematikan. Aku pun boleh buat.
Ana uhyi wa umit. Dibiarkan hidup satu orang, dibunuh satu orang. So aku Tuhan, okey? Maka itulah Namrud dan kenamrudan. Namrud dah mati, kenamrudan ada lagi. Firaun dah mati, kefiraunan ada lagi. That's why Allah kekalkan tubuh Firaun. Sebab apa? Nak bagi tahu, nak bagi signal, kefiraunan sedang berlangsung. Bukankah sifat Firaun? Inna fir'auna ala fil ard. Ala, sombong. Orang lain tidak berhak hidup. Yang berhak hidup hanyalah kita orang saja. The chosen nation kononnya. Jadi, orang yang berlagak Tuhan ini akan dihancurkan oleh yang maha tinggi. Al-A'la. Ulu akan dihancurkan oleh Al-A'la. Kan cantik permulaan musabbihat dan pengakhiran musabbihat. Dan surah Al-A'la, saya percaya satu-satunya surah daripada 7 surah ini yang kita hafal. Ataupun surah Al-Isra yang kita hafal. Tak adalah kan? Baiklah tuan-tuan, surah Al-A'la bertemakan bila Allah dah bagi kemenangan, jangan tinggalkan tujuan sebenar Allah beri kemenangan, iaitulah kerja dakwah. Ini key yang terakhir. Apa kerja dakwah? Suhufi Ibrahim wa Musa. Cari non-Muslim, selamatkan mereka dengan hujjah, selamatkan mereka dengan dakwah. Bila Allah sebut suhuf Ibrahim, artinya apa? Ibrahim telah berjaya memecahkan berhala. Maka adakah kita telah melakukan kerja untuk menghancurkan kepercayaan manusia kepada Tuhan-Tuhan selain Allah? Dan nama Nabi yang kedua muncul di ayat terakhir Musabbihat Al-A'la adalah Musa. Kenapa Musa? Kerana berhala bukan hanya patung. Musa telah melihat ada berhala dalam tubuh orang Islam, Bani Israel. Apa dia? Derhaka, sombong, hawa nafsu, mempermainkan Nabi Musa dalam peristiwa Al-Baqarah. Itu juga bertuhankan selain Allah. Namanya bertuhankan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana mendengar dengan teliti. Ayah-ayah, ibu-ibu, saya sangat hargai komitmen yang anda berikan. Ada ramai insan-insan yang saya kenal, mudah-mudahan berkesempatanlah untuk bersilaturahim sebentar lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih dan kembali kepada moderator forum perdana. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Syahri Abdul Rahman kerana telah mengupas kepada kita semua berkenaan dengan 7 surah Musabbihat yang saya sendiri daripada awal sampai habis sejujurnya menyatakan kekenyangan saya lah kepada setiap pengisian yang telah dilontarkan oleh Al-Fadhil Ustaz. Dan saya juga percaya yang berada di online, yang juga berada di fizikal secara pada malam ini, juga mudah-mudahan saya berharap merasai perkara yang samalah. Cuma harapan saya satu tuan-puan sekalian, saya setuju dengan apa mukaddimah Ustaz Syahri di awal tadi. Sebab saya percaya tuan-puan sekalian, pada hari ini di banyak tempat di seluruh Malaysia pada waktu ini, di sana sini ada orang kata apa satu program yang dianjurkan untuk kita menunjukkan solidariti kepada saudara kita di Palestin. Cuma kita bila ada kuliah hari ini dengan mukadimah Ustaz Syahri pada awal tadi, maka kita boleh lihat pada hari ini jangan jadikan sekadar apa perbuatan kita ataupun hatta kita punya slogan yang dilaungkan itu tidak ada makna. Jangan sekadar ada orang tu duk, dia punya ketua tu duk laungkan, kita follow je lah. Kan? Kalau boleh tuan-puan sekalian, setiap laungan ataupun slogan yang kita agung-agungkan ataupun kita lontarkan, biarlah dia ada makna dan juga membuahkan kefahaman dan makna pada jiwa kita. Supaya perjuangan ini tidak bermusim. Itu je lah tuan-puan sekalian. Supaya perjuangan ini tidak bermusim. Dan penutup daripada saya selaku moderator pada malam ini tuan-puan sekalian, kenanglah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nasr ayat yang pertama. Ringkas saja tuan-puan sekalian, dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Dalam ayat tu permulaannya adalah kalimah idza. Yang mana idza ni tuan-puan sekalian adalah maksudnya apabila dalam bahasa Melayu. Idza bermaksud apabila. Tetapi tuan-puan sekalian, bila disebut idza jaa nasrullah, akan berlaku kemenangan, dan apabila berlaku kemenangan,
seolah-olah kalau menurut para ulama bahasa mengatakan adanya idza dalam satu perkataan menggambarkan selagi kemenangan itu tidak berlaku, maka perlunya usaha berterusan sehinggalah kemenangan itu berlaku. Sebab itu fungsi idza dekat situ. Dalam mudah kata tuan-tuan sekalian, pada hari ini kita mungkin nampak perjuangan tentang Palestin itu rancak sebab tengah berlaku kemelut dekat sana. Tetapi tuan-tuan sekalian, persoalannya, bila habis kemelut tu nanti mungkin barangkali berlaku gencatan senjata dan sebagainya, adakah kita juga akan turut sejuk dengan sejuknya serangan-serangan Israel kepada Palestin? Sebab selagi kemenangan tidak berlaku, segala usaha-usaha yang kita buat pada hari ini perlu diteruskan tanpa henti. Jangan pula lepas ni kita menyalahkan Tok Imam. Contohlah, katakanlah satu hari nanti sejuk keadaan di sana. Faham tak istilah sejuk kan? Maksudnya tidak berlaku lagi serangan. Jangan terkejut pula imam masih lagi meneruskan kunut nazilah. Jangan terkejut bila kita mendengar imam masih lagi mendoakan kesejahteraan kepada rakyat di Palestin. Sepatutnya kita kena berterima kasih pada imam yang membaca sebab dia mengingatkan perjuangan ini adalah perjuangan yang bukan bermusim. Okey? Ini bukan, perjuangan yang bermusim. Ini adalah perjuangan yang perlu diteruskan sampai bila-bila. Sehinggalah idza jaa nasrullahi wal fath. Sehinggalah kemenangan itu Allah benar-benar berikan kepada kita semua. Jadi tuan-puan sekalian, saya harapkan perkongsian pada malam ini bermanfaat untuk semua dan mudah-mudahan ada POA, Plan of Action yang kita boleh susuli setelah kita mendengar kuliah pada hari ini. Tidak sekadar menambah ilmu, tapi menambahkan pelan tindakan yang efektif untuk kita menunjukkan bantuan dan solidariti kita kepada rakyat Palestin, insya-Allah. Terima kasih semua. Minta maaf segala salah silap dari pihak kami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asri.